Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Berita terkini, berita baik bagi penjawat awam. Jadi siap sedia apakah perkara itu, ini yang menarik untuk saya kongsikan. Dan karena itu sahabat semua, mungkin ya makin takutlah geng-geng penfitnah lepas ini. Makin hebatlah fitnah-fitnah, makin hebatlah sebaran berita palsu daripada geng-geng penghasut Perikatan Nasional. Jadi sahabat semua, apakah perkara itu? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini ataupun berita baik hari ini. Kaki tangan kerajaan boleh kira gaji baru minggu depan. Kalau sebelum ini, ahli Parlimen Machang, ahli Parlimen Pembangkang menyatakan kenaikan gaji untuk penjawat awam ini tidak bakal dilaksanakan. Tidak akan berlaku. Itu antara hasutan yang dibuat oleh geng-geng penghasut, geng-geng politikus sampah daripada Perikatan Nasional ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, menyatakan bahwa penjawat awam boleh menyemak atau mengetahui kadar baru gaji pada minggu depan susulan pelarasan gaji menerusi sistem saraan perkhidmatan awam yang diperkenalkan oleh Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi, Datuk Muhammad Saiful Ibrahim berkata, perincian berkenaan mekanisme pelarasan gaji penjawat awam itu akan diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa Majlis Amanat Perdana Menteri Perkhidmatan Awam ke-19 pada 16 Ogos ini. Jadi kita sama-sama nantikan pengumuman yang akan dibuat oleh Perdana Menteri kita pada 16 Ogos. Katanya lagi pada 16 Ogos ini kita sediakan perkhidmatan kalau hendak kira berapa kenaikan akan berlaku pada gaji kita. Jadi katanya ada kalkulator berapa gaji kita pada 1 Disember akan berlaku kenaikan gaji dan hujung bulan Disember penjawat akan terima gaji kadar baharu. Katanya semasa menjadi tetamu program Apa Khabar Malaysia terbitan Bernama TV hari ini. MAPA yang ke-19 akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya jam 8 pagi. Muhammad Saiful berkata SSSPA terpakai kepada Perkhidmatan Awam Persekutuan dan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam GPA akan mengeluarkan pekeliling mengenainya. Dan bagi penjawat awam, negeri serta pihak berkuasa berkanun dan tempatan, jika mereka menerima SSPA ini, maka ia menerima pakai semua sama seperti penjawat awam di persekutuan. Ditanya mengenai kebaikan SSPA, Muhammad Saiful berkata, selain kenaikan gaji, sistem itu juga merangkumi pembangunan organisasi dan bakat pegawai serta manfaat kepada para pesara. Mengikut Akta Pincen, jika berlaku kenaikan gaji kepada pegawai sedang dalam perkhidmatan, pesara-pesara juga akan terkesan. Jadi bermaksud mereka juga akan menerima kenaikan mengikut formula-formula yang telah ditetapkan. Mengenai kajian semula skim pension termasuk pengenalan kaedah caruman seperti dilaksanakan pihak swasta, Muhammad Saiful berkata, kerajaan memberi jaminan faedah yang akan dinikmati penjawat awam tidak akan kurang daripada ketika ini. Kerajaan tidak akan menanggung beban kewangan berterusan dan pegawai juga tidak menanggung kerugian. Faedah dinikmati pegawai akan sama, tidak kurang daripada yang dapat pincen. Akan ada caruman pekerja dan majikan, katanya. Muhammad Saiful juga berkata pada tahun lalu, ya, kerajaan menanggung kira-kira 32 bilion ringgit untuk pembayaran pincen penjawat awam dan jumlah berkenaan meningkat 2 bilion setiap tahun. Jadi itu antara berita baik ya yang sebenarnya akan diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita pada 16 kah kalau saya tidak silap tadi. 16 mana sudah ya? 16 ya, betul, pada 16 Ogos ini. Jadi kepada penjawat-penjawat awam, bersiap sedialah kenaikan gaji yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tahniah kita ucapkan kepada kerajaan, kerana kita tahu inilah kerajaan yang kita nyatakan sahabat semua, kerajaan yang bukan hanya cakap semata-mata tetapi melakukannya. Walaupun ya
dibuat sindiran sindis oleh pembangkang, kononnya perkara ini tidak akan bakal berlaku. Tapi hakikatnya ia akan berlaku dan akan diumumkan oleh Perdana Menteri kita. Alright, sampai di sini, dan sebelum itu saya juga ingin mengungsikan ya berkaitan dengan isu penurunan hantaran Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. PMO panggil Meta hari ini. Jadi belum ada keputusan, tapi apapun kita berikan sedikit update ya berkaitan dengan perkara ini. Jadi pejabat Perdana Menteri akan memanggil wakil Meta platform Meta hari ini bagi memberikan penjelasan berhubung tindakan menurunkan kandungan berkaitan isu Palestin di platform media sosial Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut sumber, ia termasuk kandungan berkaitan pembunuhan Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh yang diturunkan dan disekat menerusi platform seperti Facebook, Instagram Perdana Menteri. Dan difahamkan juga Perdana Menteri yang sebelum ini berang dengan tindakan berkenaan juga mahu mendengar penjelasan lanjut dari Meta berhubung perkara itu. Pertemuan yang akan dijangkakan berlaku petang ini bertujuan meminta penjelasan berhubung gangguan yang dilaporkan berlaku dalam siaran langsung di Facebook sewaktu Himpunan Pembebasan Palestin di Stadium Aziata Bukit Jadil yang dihadiri lebih kurang 15,000 orang semalam. Ya, dan semalam juga Menteri Komunikasi YB Fahmi berkata, satu pertemuan akan diadakan bersama pihak Meta berhubung isu penurunan kandungan berkaitan Palestin daripada media sosial Perdana Menteri di Putrajaya hari ini. Fahmi juga berkata pihaknya akan bertegas dalam pertemuan itu sekiranya sebarang kandungan berhubung Himpunan Pembebasan Palestin diturunkan oleh penyedia platform media sosial berkenaan. Dalam laporan media sebelum ini juga, YB Fahmi menyatakan kekesalan kerajaan dengan tindakan penurunan hantaran oleh Perdana Menteri berhubung pembunuhan Haniyeh oleh pihak Meta dan telah memohon penjelasan berhubung perkara itu. Semakan di akaun Instagram Perdana Menteri mendapati 3 hantaran beliau pada 31 Julai lepas yang mengutuk pembunuhan Haniyeh dan berkongsi gambar pertemuan dengan pemimpin Hamas itu diturunkan daripada aplikasi media sosial berkenaan. Penurunan hantaran itu disertakan dengan caption Dangerous Individuals and Organization yang menyebabkan pejabat Perdana Menteri mengecam tindakan Meta berkenaan manakala Datuk Seri Anwar pada 1 Ogos pula memberikan peringatan terhadap Meta supaya tidak menjadi perkakas rejim Zionis. Jadi itu antara kenyataan Perdana Menteri kita dan mana dikatakan akan ada pertemuan ya pada petang hari ini untuk membincangkan perkara itu sahabat-sahabat semua. Jadi perkara pertama yang saya kongsikan, berita baik ya buat penjawat awam yang bakal ya diumumkan ya oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 16 Ogos ya, pada pertengahan bulan ini. Jadi kita mengharapkan ya berita ini akan memberikan sinar harapan senyuman kepada penjawat-penjawat awam yang sudah puluhan tahun tidak dinaikkan gaji, tidak ada kajian, tidak ada pelaksanaan, tidak seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan pada hari ini. Tahniah kepada Datuk Seri Anwar, tahniah kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Jadi makin takutlah geng-geng kaki pengfitnah dan penghasut, apalagi fitnah yang akan mereka lakukan atau buat selepas ini. Jadi, sekiranya anda mau berikan sebarang komen atau pandangan sahabat semua, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.